Paparan dari negeri di bawah bayu, warga emas perlu berkreatif dalam pelbagai program. Laporannya terus sahaja bersama Anisia Daulus. Silakan Anne. Ya, Zahira, warga emas di Saran terus bergiat aktif dengan melibatkan diri dalam pelbagai program demi kesejahteraan hidup mereka. Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Helmi Yahya berkata penglibatan aktif itu juga penting bagi membolehkan golongan berkenaan terus menyumbang kepada masyarakat walaupun pada usia tua. Jadi ini dapat mengisi masa lapang mereka yang terluang dan seterusnya mengaktifkan minda mereka, dan sudah pasti apabila bertemu rakan-rakan rasa kesunyian itu akan dapat diubati. Ini selari dengan dasar warga emas negara yang menginginkan warga emas yang terus aktif, produktif dan sehat selepas hari persaraan mereka. Datuk Shah Helmi yang juga Menteri Kerja Raya berkata demikian kepada RTM selepas menghadiri sambutan Tahun Baru Cina 2024 anjuran Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE di Kota Kinabalu. Majlis dihadiri 130 warga emas itu turut diserikan dengan persembahan tarian singa, nyanyian dan tarian moden serta penyerahan angpau kepada warga emas. Sambutan Hari Radio perlu diteruskan dan dikembangkan pada masa akan datang agar masyarakat lebih cakna akan peranan dan fungsi radio yang sentiasa relevan dengan perkembangan semasa. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan juga mahu agar RTM terus menyampaikan maklumat yang lebih kreatif, segar, terkini dan tepat sekaligus dapat mengekang jenayah media digital. Bertepatanlah untuk kita meraihkan Hari Radio ini kerana peranan yang dimainkan oleh radio sejak dari dahulu lagi adalah amat signifikan, terutama di dalam menyatu padukan rakyat sebelum kita mencapai kemerdekaan sehinggalah terbentuknya negara Malaysia yang tercinta ini. Datuk Nizam berkata demikian dalam program Iyok Kasih Rio sempena Hari Radio Sedunia RTM Sabah di Padang Bandaran Tawau. Menurut beliau, penglibatan agensi kerajaan dan swasta dalam penganjuran program sebegini juga dapat merealisasikan agenda nasional yang memberi impak besar terhadap masyarakat setempat. Program Hari Radio Sedunia yang berlangsung di Tawau sejak semalam diisi dengan game show, siaran serentak dari 5 stesen radio RTM di Sabah, demonstrasi maritim Malaysia, showcase Iyok Kasih Rio dan rakaman takbir raya bersama Maritim Malaysia. Terdahulu dalam majlis berasingan, Datuk Nizam yang juga Adun Apas berkata usaha badan bukan kerajaan NGO menyantuni seterusnya meraihkan bersama kemeriahan perayaan Tahun Baharu Cina bersama penghuni rumah warga tua air panas Tawau merupakan usaha terpuji dan wajar dicontohi. Beliau turut menyifatkan pelaksanaan program sedemikian sebagai wadah membentuk masyarakat penyayang. Sudah pasti ia menjadi contoh yang baik kepada NGO-NGO yang lain, khususnya di kalangan belia-belia yang ada di Tawau. Inilah yang harus kita jadikan contoh kepada semua, dan mudah-mudahan matlamat kita melahirkan warga negara Malaysia khususnya di kalangan belia-belia yang mempunyai sifat yang begitu murni, ya, dapat kita perbanyakkan lagi di kalangan orang-orang muda di Tawau ini khususnya. Datuk Nizam ditemui pemberita selepas merasmikan sambutan Tahun Baharu Cina 2024, anjuran bersama Persatuan Jalinan Kasih Harapan Rakyat Sabah, Pertubuhan Inspirasi Kasih Negeri Sabah dan Adabi di Tawau. Anjuran seperti begini, majlis menyambutkan Tahun Baru Cina ni bersama warga tua. Saya harap belia-belia yang sudah sertai dalam persatuan ini dapat ada perasaan yang bersyukur dan dapat belajar macam mana kita menyantuni orang tua. Program ini dimeriahkan dengan persembahan tarian singa serta pengagihan angpau kepada penghuni rumah warga tua air panas Tawau.
Pembelian e-Braille Al-Quran atau Al-Quran Braille elektronik bagi kemudahan golongan kurang upaya penglihatan di Sabah akan dibincangkan bersama kepimpinan negeri. Dianggarkan sebuah e-Braille Al-Quran bernilai RM5,000 hingga RM7,000 dan jangka hayat penggunaan bagi sebuah Al-Quran mampu bertahan hingga 5 tahun. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Ruslan Muharram berkata, lebih 200 ahli Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Pertis Sabah amat memerlukan e-Braille Al-Quran baharu. Himpunan yang ada pada hari ini 105 orang. Maknanya 105 orang itu bukan satu bilangan yang kecil. Jadi maknanya mungkin pihak kerajaan boleh fikirkan mungkin kita kumpulkan mereka ini dalam satu tempat untuk program-program yang sepatutnya untuk mereka lah. Datuk Ruslan yang juga penaung Pertis Sabah berkata demikian kepada media selepas merasmikan kem Bistari Solat dan Malam Apresiasi Orang Kurang Upaya OKU, anjuran Pertis Sabah di Tawau. Ketika ini, Pertis Sabah mempunyai 3 pusat pengajian Al-Quran, iaitu di Putatan, Sandakan dan Tawau. Karnival Usahawan Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana PMKS yang diadakan serentak dengan Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina Zon Luyang mendapat sambutan menggalakkan. Menurut Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pung Jinze, lebih 5,000 pengunjung memeriahkan karnival berkenaan. So hari ini saya jangka, I think easily more than 5,000 can come here. Saya berasa terharu dan saya berasa amat gembira dapat sambutan sebegini yang ramai. Beliau yang juga Adun Luyang ditemui pemberita semasa karnival berkenaan di Kota Kinabalu. Jualan kami pada hari ini adalah seperti beras, bawang, sardin, ubi dan harga yang berpatutan. Contohnya kalau beras harga RM23, 20 sen 10 kilo. Sambutan pada hari ini memang menggalakkan dari jam 9. Penuh. Begitu sesak. Sangat memuaskan dan harga pun boleh tahan. Murah sekali. Mereka akan dapat harga yang lebih murah daripada harga biasa di supermarket lain. Dibagi subsidi dari SKM sebanyak 20% untuk setiap item. Jadi ini lebih murah daripada biasa. Lepas tu tahun perayaan lagi mampu untuk berbelanja secara lebih jimat. Of course, especially to the low income people, very helpful lah. Harapan saya ada lebih banyak begini acara yang akan datang lah. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara Palestin, pasti merdeka. Kembali bersama Zahira. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Anne.